tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, mari sama-sama kita mulakan majlis ringkas kita pada malam ini dengan yang pertama kita memuji Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam, dan kita mohon ditetapkan kita dalam siratal mustaqim dan dijauhkan kita daripada dua golongan, iaitu yang dimurkai al-maghdub dan juga yang sesat itu, yakni ad-dallin. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdub. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Terima kasih diucapkan kepada pihak jawatan kuasa masjid. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya Da'i Hadari akan menyambung apa yang kita bicarakan bulan lepas, apa yang kita bawakan bulan lepas, iaitu perbincangan bedah buku berkaitan, bedah kitablah berkaitan dengan karya daripada Syekhul Kabir Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, iaitu kitab karya Syekh, yakni kitab Rahiqil Makhtum, kitab Sirah Rahiqil Makhtum. Baik tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah pada malam ini dalam masa yang terbatas saya akan sambung. Cumanya tuan-tuan, apa khabar ni? Sihat ke tidak? Alhamdulillah, senyap je ya. Nak kata jawab tu dengar-dengar suara tapi tak tahu siapa jawab, semua tutup begitu ya. Tapi tak apa tuan-tuan. Saya tak berapa sihat sebenarnya ni, tapi itulah Encik Rizal maklumkan saya kena datanglah, ni amanah ya, amanah kena tunaikan. Sebab apa tuan-tuan, kemarin saya pergi ke Bera, alhamdulillah perkongsian ilmu di sana, kemudian di Mengkarak semalam bersama dengan anak-anak muda di bawah satu organisasi syarikat yang memperjuangkan ekonomi Islam, iaitu Otai Group. Tuan-tuan pernah makan burger Otai? Tak pernah ya? Otai Group. Subhanallah, syarikat ini dia nak lahirkan usahawan muda Islam melalui perniagaan burger. Tuan-tuan nampak je macam berniaga burger, tapi sebenarnya ekonomi Islam diutamakan. Yang mana tuan-tuan, tugas saya memberi motivasi kepada anak-anak muda ni, yang mana mereka dah dibuang. Kebanyakanlah ada antara mereka dibuang keluarga. Keluarga kata engkau ni tak ada masa depan, pergilah Kuala Lumpur tu katanya. Maka dia tak ada hala tuju. Maka Dr. Kiai Haji, iaitu CEO Otai Group, ambil asah budak-budak ni. Subhanallah tuan-tuan, sebelum dia nak berikan gerai, mereka ini kita latih mereka yang pertama jaga solat. Lain macam ya, nak berniaga burger tu. Selalunya nak berniaga burger bagi gerai je, biar lantak dia lah. Ini tak, di Otai dia kita ajar solat dulu. Yang kedua, dah solat jemaah cukup 5 waktu, amalan sunat. Yang kedua, kita ajar pula bagaimana kewajipan untuk membayar zakat. Walaupun belum berniaga lagi, belajar dah. Sebab apa? Firman Allah, aqimus solah wa atuz zakah. Kita bagi teori dulu. Kemudian tuan-tuan, selepas 2 bulan baru diberi gerai. Selepas dapat gerai tuan-tuan, mereka terus hands on, berniaga secara praktikal. Dah teori dah selesai, bagi praktikal, kita ajar akaun. Akhirnya mereka berjaya dapat sale yang sangat banyak. Jujur dalam perniagaan, dia asuh
diberikan kita betul-betul ilmu. Alhamdulillah kita ajar juga mereka bukan setakat bayar zakat. Tiap-tiap bulan wajib bagi dekat mak ayah. Wajib bagi kat mak ayah. Dulu masa dia belum datang KL, yang halau daripada rumah mak ayah dia. Sekarang dia bagi duit tiap-tiap bulan. Bukan sikit tuan-tuan, konsisten, paling kurang 300 lebih kurang. Paling kurang. Ada yang dapat bagi kat mak ayah 500 sebulan, 600 tuan-tuan. Tapi jangan dipandang pada duit. Pandang pada sahsiah yang dapat kita bentuk kepada anak muda ni. Jadi selingan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kenal lah adik-beradik ke, anak saudara ke, anak sendiri ke, kod-kod, ustaz, anak saya ni asyik motor je. Naik motor accident, naik motor accident, accident naik motor. Jalan kaki tak pula accident ustaz. Tak apa, bawa jumpa saya. Bincang kejap lagi insya-Allah di luar ke, sama-sama kita jadikan mereka ini. Sebenarnya tuan-tuan, tidak ada manusia yang tak ada masa depan. Semua ada peluang. Jangan kita menyesal lahirkan anak kita. Ada potensi tuan-tuan. Semua bakal juara. Cuma ada caranya. InsyaAllah jumpa saya kejap lagi. InsyaAllah ya. Kalau yang mana tonton secara langsung di Facebook pun, boleh jumpa saya. Cara macam mana? Kontaklah PA saya ya. InsyaAllah tuan-tuan. Ada caranya. Baik. Panjang benar selingan ya. Tak apa, kita sambung. Tuan-tuan, kalau boleh dapatkan kitab Rahiqil Makhtum, ya, kalau di pasaran harganya RM65. Kitab ini asalnya bahasa Arab, tapi dah dimudahkan dah dalam bahasa Melayu tuan-tuan ya. Boleh dapat insya-Allah. Kitab ini memenangi anugerah sirah peringkat antarabangsa tahun berapa? Tahun saya tak pasti tahun berapa, tapi memang pernah memenangi anugerah. Subhanallah. Baik tuan-tuan, tempoh hari kita dah bicarakan bagaimana kelahiran baginda Nabi SAW. Betapa hebatnya kelahiran baginda Nabi ni, subhanallah. Sebelum kelahiran baginda Nabi pun ada satu kisah yang mana dinamakan tahun itu tahun elephant. Bak kata orang kampung saya, Teluk Intan. Ya. Kalau bahasa tuan-tuan apa, gajah ya. Kita orang speaking tuan-tuan ya. Tahun gajah ya, yang mana tadi imam kita alhamdulillah baca dalam rakaat yang kedua surah Al-Fil tu, itu menceritakan kisah tersebut ya, bagaimana tarmihim bihijaratin min sijil, Abrahah dan 60,000 tenteranya dilemparkan batu-batuan daripada sijil, neraka sijil. Tuan-tuan, batu dia tak besar mana pun, ulama sirah menceritakan sebesar biji kacang. Faham kacang tuan ya? Balik sekarang beli dengan yin. Ya, kacang tu tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok besar mana batu dia. Ya, kecil halus je tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan, apa berlaku? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka itu faja'alahum ka'asfin, seperti dedaunan ma'kul yang dimakan oleh, yakni ulat-ulat. Allahu Akbar tuan-tuan. Murkanya Allah. Jangan cabar kuasa Allah. Ya tuan-tuan ya. Kerana batu kecil sahaja mati 60,000 tentera Abrahah. Bahkan di dalam kitab Sirah Rahiqil Makhtum ini diceritakan insan yang paling lambat mati ialah Abrahah. Dibawa pulang, tuan-tuan ingat ya, bulan lepas saya cerita ya. Dibawa pulang ke Yaman. Waktu tu Abrahah menjadi penguasa Yaman. Tuan-tuan, apa berlaku? Sampai di Yaman baru mati. Allah biar dulu dia hidup, tapi dalam keadaan seksa tuan-tuan. Sampai sahaja di Yaman, tangan dan kaki dia luruh dengan sendiri. Allahu Akbar. Luruh tuan-tuan, macam mana bayang ya. Allahu Akbar. Luruh dengan sendirinya dan dia mati dengan perlahan-lahan. Baik tuan-tuan. Kemudian saya nak sambung dalam kisah ya. Ini kita patah belakang sikit sahaja. Kita cerita sedikit tentang Abdullah. Tuan-tuan, Abdullah bapa kepada baginda Nabi SAW merupakan anak yang hebat. Putera ke-10 kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah orang yang hebat
orang besar di kota Mekah ketika zaman Abdullah, ya, bapa baginda Nabi SAW itu, sebelum dilahirkan lagi, Abdul Muttalib bukan calang-calang orang, ketua kabilah antara bangsawan lah di situ. Tuan-tuan, yang saya nak bawakan cerita ini, Abdul Muttalib pernah bernazar. Nazar ni apa? Dia berpegang, dia janji, dia nak tekad dapat sesuatu, dia akan tunaikan sesuatu. Macam tu nazar ya. Apa yang dia nazarkan? Dia kata, kalau aku dapat putera ke-10, anak lelaki yang ke-10, akan aku bunuh salah satu daripadanya ketika mereka dewasa. Ui, lain macam nazar tu. Tuan-tuan, ini nazar orang zaman jahiliyah, jangan dibuat. Sekarang tuan-tuan pula bernazar macam tu. Ya, jangan nak. Saya target ustaz dapat anak ke-7, insya-Allah ya, salah seorang saya akan selamkan di dalam tasik Cyberjaya katanya. Jangan dibuat tuan-tuan. Ya, jenuh tuan-tuan. Ini 302 kanun kesiksaan. Ya, sekarang kita pula kena ngok ya. Tuan-tuan, apa berlaku? Dia nazar. Abdul Muttalib nazar. Bernazar kalaulah dapat anak ke-10, akan dia ambil nyawa salah seorangnya. Dipendekkan cerita, maka lahirlah Abdullah, anak lelaki. Sampailah meningkat dewasa. Ni saya pendekkan cerita ni tuan-tuan. Panjang cerita dia, saya pendekkanlah tuan-tuan ya. Maka meningkat dewasa, sampailah anak itu, yakni Abdullah itu baligh, dah dewasa. Anak yang lain dah dewasa dah. Abang-abang kepada Abdullah dah dewasa. Abdullah baru baligh, maksudnya dah dewasa lah. Apa dilakukan? Abdul Muttalib bawa Abdullah pergi ke Kaabah dan tawaf. Punya tawaf, habis tawaf 7 pusingan, maka Abdul Muttalib dia bagi tahu kepada semua 10 orang anak dia kumpulkan, wahai anak-anakku, sebenarnya ayah, dia tak cakap lah bahasa Melayu, dia cakap Arab lah. Ya, saya translate lah tuan-tuan. Ya, sekarang cakap Arab pening pula tuan-tuan, benda pula ayah. Maka dia kumpulkan anak dia kata, ayah ni telah janji, ayah telah bernazar dulu, dapat je anak yang ke-10, nanti kalau anak yang ke-10 ni dewasa, ayah akan pilih salah seorang daripada 10 ini untuk ayah korbankan, sembelih. Allahu Akbar. Tapi anak-anak dia tak melawan pun. Baik ayah, boleh ayah. Maka apa dilakukan? Abdullah dia minta pandangan daripada kahin. Kahin ni apa? Zaman dulu tuan-tuan, zaman jahiliyah, Kaabah dikelilingi oleh berhala. Dia akan ada seorang pendeta. Pendeta ni orang yang jaga Kaabah itulah. Dia dipanggil sebagai kahin. Kahin ni sampai sekarang masih ada orang guna perkataan kahin ini, tapi di Arab tak ada dah. Ya, di mana agak-agak tuan-tuan? Di mana? Di Israel. Orang Yahudi masih menggunakan kahin ini. Mereka dalam kahin bahasa Arab, kalau bahasa Hebrew dipanggil Kohen. C-O-H-E-N, Kohen. Tuan-tuan, kalau tengok bola ke, pemain-pemain Yahudi itu nama Kohen tu, itu memang Yahudi confirm lah tu, keturunan Yahudi lah tu. Tuan-tuan, nama pendeta, gelaran pendeta tu kahin. Maka kahin tu kata apa? Dia kata, baiklah, kamu undilah, ambil anak panah, maka kamu undilah. Tuan-tuan, satu budaya orang Arab zaman jahiliyah, mereka kalau nak mengundi nasib, orang panggil undi nasib ke? Mana tu imam? Nak tanya tu imam, hilang tu imam dah. Dia panggil undi nasib ke tuan-tuan? Lebih kurang lah ya. Dia nak undi nasib, mereka orang jahiliyah akan menggunakan anak panah. Tuan-tuan tahu caranya macam mana tuan-tuan ya? Dia macam, saya putar Halim macam tu tuan-tuan ya. Dia letak anak panah tu, dia pusing tu kan. Itu anak panah tuan-tuan. Tapi putar Halim tu dia tak guna anak panah.
Dia guna panah yang pendek gede-gede gitu je tuan-tuan. Ini anak panah betul. Ya, sebab itu dalam Al-Quran, sekejap saya ingat kejap. Surah Al-Maidah ayat ke-90. Kalau ada para asatizah, saya silap betulkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Apa maksudnya? Sesungguhnya sesungguhnya khamru, arak, wal maisir, judi, wal ansabu, menyembah berhala, wal azlam. Azlam tu apa? Mengundi nasib dengan panah. Jangan letak nama anak pula. Ustaz macam sedap lah Azlam ni. Dia pun pergi letak nama anak Azlam. Ya, Ahmad Azlam. Macam sedap je. Lam katanya bila besar ya. Tuan-tuan, Azlam tu apa? Mengundi nasib dengan anak panah. Ya, Allah kata apa? Rijsum min amali syaitan. Ia jijik dan amalan syaitan. 4 perkara tu. Arak. Bila sebut arak, tuan-tuan, pengalaman saya lah. Saya pernah berkongsi di satu tempat di Melaka, tuan-tuan. Masa tu TV3 buat apa aktiviti macam Al-Kuliah lah. Nasib baik masa tu recording. Ya, bukan live. Tengah saya cerita pasal ayat ni, arak ni, datang seorang berada ni, nampak lain macam kusut masai je. Dia tiba-tiba sergah, tuan-tuan. Ustaz katanya, apa dalil arak tu haram? Bahaya betul orang gitu ya. Saya kata, saya bacalah ayat ni. Dia kata, mana betul tu? Katanya, mana betul? Bayangkan saya baca Quran pun dia kata mana betul. Tapi tak apalah, mungkin dia lain macam sikit agaknya ya. Ya, tak tenang kot masuk waktu tu ya. Tuan-tuan, 4 perkara tersebut, arak, judi, sembah berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah, jijik, Allah kata ia kotor, dan amalan syaitan. Ya, baik tuan-tuan. Apa yang saya nak ceritakan ni, rupa-rupanya Abdullah, salah seorang anak yang dah dewasa, juga diundi. Dia, Abdul Muttalib, dia letak nama anak-anak dia 10 orang putera tu, dia letak di dalam kertas. Kemudian dia aturkan, dia pusing apa nama tu, anak panah tu. Arahan siapa? Kahin tadi tu. Macam bagus je Kahin ya. Jangan letak nama anak Kahin tuan-tuan ya. Baik, dia pusing, tengok kenalah pada nama Abdullah. Anak yang dia sangat sayang pula tu, anak bongsu pula, putera bongsu. Paling handsome pula tu. Tengok Abdullah. Maka dia undi lagi sekali. Undi, tengok Abdullah juga. Pusinglah, dia letak, ubah kedudukan kertas tu lah. Ubah kedudukan. Kali ketiga, pusing. Abdullah juga. Abdullah juga. Maka Abdul Muttalib tanya kepada Kahin, wahai Kahin, bagaimana aku nak buat? Inilah takdirnya, kata Kahin. Maka Abdul Muttalib pun bawa di satu sudut berhampiran dengan Kaabah itu, dia ambil pisau baru nak sembelih Abdullah. Maka peristiwa ni macam mirip-mirip satu kisah aja kan? Kejap lagi saya cerita apa kaitan dia. Maka bila Abdul Muttalib nak sembelih, orang-orang Quraisy waktu tu menyelamatkan Abdullah. Kata orang-orang Quraisy, wahai Abdul Muttalib, jangan buat macam ni. Nanti kamu menyesal. Allahu Akbar. Mereka tak tahu Abdullah tu nanti akan melahirkan anak yang akan membasmikan apa yang mereka buat tu. Diselamatkan Abdullah. Ni takdir Allah tuan-tuan ya. Mereka kata, wahai Abdul Muttalib, jangan bunuh Abdullah. Jangan bunuh. Tuan-tuan boleh tengok dalam kisah dalam kitab ini, Rahiqil Makhtum, muka surat ke-74. Diceritakan kisah ini. Maka dia kata, jangan bunuh. Nanti kamu menyesal, wahai Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun tanya, wahai Kahin, apa yang aku boleh buat untuk tebus nazar aku? Nazar aku ni macam mana aku nak buat untuk aku tebus? Maka kata Kahin, boleh.
dengan engkau menggantikannya salah satu nama menggantikan, masukkan satu kertas, tulis dekat situ unta. Dia tulislah satu unta, maka jadi 11 lah lebih kurang kertas dekat situ. 10 nama anak, satu unta. Ya, tuan-tuan tahu unta? Orang kampung saya Teluk Intan sebut camel. Tuan ya? Baik Haji, apa berlaku? Dia undi lagi, dia undi. Kata kahin, jangan engkau berhenti sehinggalah anak panah tu kau kira berapa kali dia pusing. Kalau kata 10 orang didarabkan dengan jumlah, kalau kata 3 kali sampai unta, maka 30 unta. Dia kena nama anak tak kira. Tuan-tuan faham ke tidak? Saya selalu kalau ceramah macam ni, saya kena tulis. Allahuakbar. Tapi dah tak dia nak tulis, saya bagi faham macam ni lah. Tuan-tuan agak-agak faham je lah. Angguk lah kalau faham ya. Angguk je. Maka apa berlaku? Dia pun putar. Putar tengok nama anak dia, tak kena pada unta. Dia putar lagi, kali kedua nama anak dia lagi salah seorang, bukan pada unta. Dia pusing, putar-putar sehingga 10 kali. Kali ke-10 baru terkena pada perkataan unta. Jamalun, unta. 10 kali maksudnya kena 10, maksudnya 100 ekor unta. 10 kali 10. Tuan-tuan ya, 10 kali 10. Maka jadilah 100 ekor unta. Bahkan tuan-tuan, atas peristiwa inilah berlakunya satu hukum yang dipanggil sebagai di'at. Mungkin ada para asatizah dekat sini depan ni, dia lebih alim, dia tahu apa itu di'at. Satu hukuman menghentikan hukum dalam bab hukum qisas. Bunuh orang, dia ada perbicaraan. Kalau kata betul dia bunuh, kemudian adalah antara keluarga mangsa dengan si pembunuh tu, dia ada perbicaraan juga. Kalau kata boleh, kalau keluarga tu kata tak, kami nak dia pun kena juga macam mana dia bunuh anak kami ataupun saudara kami, maka kami nak dia pun mati, kena pancung. Kalau dia kata tak apa, kami maafkan dia, ataupun cumanya dia kena ikut di'at. Faham di'at tuan-tuan yang tadi tu? Maka dia kena bayar ganti rugi sama dengan nilai 100 ekor unta. Faham ke tidak? Kalau tak faham nanti kita buat kelas lain lah tuan-tuan ya. Jenuh pula nak cerita bab ni ya, bab syarak ni ya, hukum syarak ni. Ya, ini bab qisas tuan-tuan, hudud dan qisas. Saya di pondok Thailand dulu, bab hudud dan qisas ni 9 bulan tuan-tuan belajar lebih kurang. Ya. Bab tu je tuan-tuan. Ya, hudud dan qisas. Lama benar lah tuan-tuan ya. Kalau di universiti 6 bulan 1 semester. Kami 9 bulan 1 bab. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Bab paling seronok bab nikah, munakahat. Tu tak apa, cerita lain tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, apa berlaku? 100 ekor unta, maka Abdul Muttalib korbankanlah 100 ekor unta menggantikan Abdullah. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan nampak dekat sini kisah ni mirip macam siapa tuan-tuan? Nak sembelih tapi tak jadi, digantikan dengan haiwan. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebab itu tuan-tuan, kalau lepas ni tuan-tuan kena tahu ada satu gelaran yang baginda Nabi SAW sendiri, baginda mengaku itu gelaran diri dia. Apa dia? Dalam hadis sahih, Nabi kata, Ana benu zabihain. Ana benu zabihain. Apa maksud itu? Aku ini anak kepada 2 orang yang disembelih. Lepas ni buat kuis kat anak-anak ataupun isteri. Balik sebelum tidur, ayang tahu tak, abang nak bagi kuis ni, kalau menang dapat cincin. Seronok benar lah orang rumah ya. Kalau orang rumah ada malam ni, kantoi lah tak dapat lah buat kuis tuan-tuan. Ya. Siapakah Ibnu Zabihain? Siapakah Ibnu Zabihain? Ya. Anak kepada 2 orang yang disembelih. Siapa agak-agaknya? Nampak tanya orang rumah ya. Ya, kalau orang rumah saya dia tahu dah, kantoi lah.
Tuan-tuan, anak kepada dua orang yang disembelih. Kenapa Nabi kata baginda adalah anak kepada dua orang yang disembelih? Baginda adalah keturunan Nabi Ismail. Dan baginda anak kepada Abdullah yang hampir juga nak disembelih. Masya Allah. Ini kisah dia ya tuan-tuan. Boleh baca dalam kitab Rahiqil Bakhtum. Baik tuan-tuan. Alhamdulillah Nabi SAW merupakan anak kepada Abdullah yang hampir-hampir nak disembelih. Baik tuan-tuan, saya sambung. Dalam peristiwa kelahiran baginda Nabi SAW, Ibnu Sa'ad menyatakan, ibu baginda yakni Aminah berkata, mafhumnya ketika aku melahirkannya daripada kemaluanku memancarlah cahaya. Masya Allah tuan-tuan, Nabi sangat mulia tuan-tuan. Kemudian perkara tersebut juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Tuan-tuan, bahkan diriwayatkan menyatakan ada beberapa perkara yang ajaib. Bukan ajaib, ini adalah satu perkara yang khusus kepada baginda Nabi SAW, menunjukkan kemuliaan baginda Nabi. Apa yang berlaku? Antaranya tanda-tanda kenabian, runtuhnya 14 tiang istana Kisra Parsi. Tuan-tuan, zaman dahulu, zaman jahiliyah, ada dua kuasa besar dunia. Macam sekarang kuasa besar agak-agak siapa ya? Sekarang ni antara kuasa besar China pula naik tuan-tuan ya, sebab dia pegang ekonomi tuan-tuan ya. Dulu Amerika Syarikat ya, dan Rusia pun senyap aja tuan-tuan ya, tak tahulah mana satu kuasa besar ya. Nah ceritanya zaman dulu dia ada dua je, Rom dan Parsi. Yang peliknya tuan-tuan, Rom dia gila nak tawan kawasan Eropah sehingga ke Konstantinopel, Istanbul. Parsi dia tawan di sebelah timur Arab ni. Dia tawan habis Parsi ni. Tapi tanah Arab tak dijajah. Agak-agak kenapa tuan-tuan? Agak-agak lah. Sebab dua kuasa besar dunia tu, Rom dan Parsi, dia tak nak tawan bangsa yang asyik perang. Sikit-sikit perang, sikit-sikit gaduh, sikit-sikit tak puas hati tuan-tuan ya. Jangan kita jadi macam tu ya, sikit-sikit tak puas hati. PRU ya, PRU sekarang ni negeri pula ya. Tak bukan di sini, Sabah ya tuan-tuan ya. Sikit-sikit gaduh ya. Rom dan Parsi pun tak nak jajah. Hercules pun tak nak lah aku jajah bangsa ni. Dah lah teruk perangai ya. Asyik gaduh pula. Buktinya apa? Di Yathrib ada dua suku kaum yang namanya Aus dan Khazraj. Tuan-tuan, perang mereka beratus-ratus tahun. Tetapi dimakmurkan, diamankan oleh seorang insan yang sangat istimewa. Yang tu kita akan cerita nantilah ya. Itu masa depan lah. Kalau cerita sekarang tak seronok pula. Ya, tuan-tuan, apa berlaku? Maka salah satu tiang istana Parsi, 14 tiang istana Parsi runtuh dengan tiba-tiba. Masya Allah. Tuan-tuan, saya pernah pergi ke, ini pengalaman saya, Alhamdulillah, Jejak Rasul 2017, kami pergi ke Jordan. Tapi Jordan bukan milik Parsi. Dulu Jordan milik Rom. Tapi binaan dia lebih kurang tuan-tuan. Binaan Rom dia lebih kepada arah Eropah. Ya, tuan-tuan, tapi saiz tiang dia sama. Tinggalan di Jordan adalah tinggalan Rom. Satu tiang tuan-tuan, saya rasa lebih kurang 18 ke 20 orang kot baru boleh dapat ukur lilit tiang. Kecil ke besar tu tuan-tuan? Oi besar tuan-tuan. Kita pergi Masjid Shah Alam pun rasa, ya Allah besarnya tiang. Macam mana lah dia mengangkat dia? Tuan-tuan, ni kita fikir ya tuan-tuan ya. Ini lagi besar tuan-tuan. Mustahil runtuh dengan tiba-tiba. Tak ada angin, tak ada ribut. Ya, baru ni banjir di Kuala Lumpur sebab hujan. Masuk akal lah juga ya. Hujan, kemudian banjir. Kalau banjir tiba-tiba tak ada hujan, garuk kepala juga di BKL. Ya. Ini tak ada banjir pula. Tak ada ribut,
tak ada apa, tiba-tiba runtuh 14 tiang istana Parsi tersebut. Itu salah satu tanda lahirnya seorang nabi yang dipanggil sebagai Khatamul Anbiya, pengkhatam segala nabi. Apa lagi tuan-tuan? Terpadamnya api biara Majusi. Dulu orang-orang Parsi menyembah api, mereka beragama Majusi. Tuan-tuan, sekarang ada ke Majusi? Tak ada, agaknya tak ada Majusi. Tuan-tuan, apa berlaku di satu tempat di kawasan Parsi ini, mereka ada satu kuil besar yang mana ada satu kawah yang sangat besar apinya, tidak pernah padam apinya, bahkan api yang sangat besar. Api besar di dunia ini diriwayatkan oleh para ulama ada beberapa. Salah satunya api yang mana nak membakar Nabi Ibrahim. Yang Raja Namrud tu, tuan-tuan tahu kisah tu ya? Faham? Tahu ya? Kalau nak cerita kisah tu panjang pula ceramah saya ni, mau sampai subuh esok. Kisah Namrud ni tuan-tuan, bila dia angin satu badan, dia marah dengan Nabi Ibrahim ni, kurang ajar betul dia kata. Ada ke dia kata suruh pergi tanya berhala paling besar? Confirm lah berhala paling besar tu pun tak boleh bercakap. Ya, kan dia gantung kapak dekat telinga berhala paling besar tu. Maka dia kata mana boleh dia bercakap? Kata Ibrahim, nampak engkau sendiri pun menidakkan bahawa berhala tu boleh bercakap, yang kau pergi sembah tu kenapa? Katanya. Oh, terasa bodoh ya Namrud tu ya. Allah, kurang akal dia rasa ya. Maka dia marah, dia angin satu badan, katanya dia perintahkan kepada tentera-tenteranya, kamu buat satu kawah besar api dan lemparkanlah Ibrahim ini ke dalam api tersebut. Maka riwayat ulama berbeza pendapat. Ada ulama menyatakan sehingga 40 hari dibakarkan api itu. Tuan-tuan, 40 hari bakar api itu. Diriwayatkan sehingga dia orang ni, tentera Namrud ni, dia nak baling Nabi Ibrahim, dia tak boleh rapat. Dia tak boleh dekat. Bahang dia kuat, mereka terpaksa bina satu alat yang mana letak Nabi Ibrahim dalam ni, potong, dia pergi. Dia orang panggil macam lestik lah ya. Lestik besar agaknya ya. Macam tu. Maka apa berlaku tuan-tuan? Itu adalah api besar yang pertama di dunia. Tapi kisah dia macam mana Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan api itu jadi sejuk tuan-tuan ya. Habis je api itu, tengok-tengok Nabi Ibrahim senyum je keluarnya. Lah hai. Tak mati pula Namrud geram tuan-tuan ya. Itu kisah dia nanti kita cerita ya tuan-tuan ya. Baik, itu api pertama. Api yang kedua besar di dunia ialah api biara Majusi. Tiba-tiba beratus-ratus tahun tak pernah padam, tak ada hujan, tak ada apa-apa, tiba-tiba terpadam. Pening kepala orang Majusi. Macam mana boleh padam ya? Habis dah waktu ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya berhenti dulu sampai tahap ni, ataupun nak sambung sikit lagi je. Sampai sini dulu ya. Senyap aja. Tuan-tuan nak dengar lagi ke nak sambung ni? Sambung sikit lagi ya. Kita bagi laluan kepada azan dulu. Baik, falyatafadhal ma'jura. InsyaAllah tuan-tuan, saya sambung sikit sahaja lagi. Baik. Tuan-tuan, apa lagi yang berlaku selain daripada api itu terpadam? Ada gereja di sekitar Tasik Sawa yang terletak di Iraq, tiba-tiba runtuh juga. Gereja pun runtuh. Terkejut orang ya. Ya, apa tandanya? Tanda kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Selepas lahir baginda Nabi ke dunia, ni saya cepatlah tuan-tuan ya. Apa berlaku? Nabi disusukan oleh Aminah. Ulama berbeza pendapat, ya. Ada beberapa pendapat. Kemudian yang saya nak terangkan di sini iaitu ibu susuan pertama baginda Nabi SAW, iaitu hamba kepada Abu Lahab yang namanya Tuwaibah. Masya Allah, Abu Lahab tuan-tuan ada hamba. Maka Abu Lahab izinkan hamba dia susukan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, maksudnya sayang betul lah tu Abu Lahab kepada anak saudara dia.
tuan-tuan ya. Kemudian selepas beberapa ketika Tuwaibah dah berhenti menyusukan. Kemudian itulah yang kita dengar selepas itu, Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah nama penuhnya iaitu Halimah binti Abu Dhu'aib Abdullah bin Al-Harith. Ya, tuan-tuan, inilah yang berlaku. Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah mencari anak-anak untuk disusukan. Dibawa anak itu ke kampung, sebab Mekah ni kota, tuan-tuan. Ya, jadi orang Arab berpegang kalau nak membesarkan anak mesti di kampung, fresh, segar, tuan-tuan ya. Maka dibawa Halimatus Sa'diyah menuju ke Mekah. Saya cepatkan, tuan-tuan. Ada juga beberapa peristiwa berlaku sangat hebat. Dua lah saya cerita. Yang pertama, Halimah, ceritalah beberapa ya. Halimatus Sa'diyah ni orangnya kurus. Dianya orang susah lah, bukan orang kaya, orang susah, orang kampung. Naik unta, unta pun unta yang uzur. Bila rombongan pergi ke Mekah, unta yang paling lambat sampai ialah unta Halimatus Sa'diyah, paling last belakang, tuan ya. Orang yang dapat sampai awal dapatlah anak-anak yang daripada anak-anak orang kaya di Mekah, ya. Maka Halimatus Sa'diyah sampai lambat, dapatlah yang terakhir, iaitu anak untuk disusukan, namanya Muhammad bin Abdullah. Ada perkara yang amazing, bak kata orang kampung saya, Teluk Intan cakap, amazing, yang menakjubkan. Apa dia, tuan-tuan? Bila sahaja Halimatus Sa'diyah memangku Nabi Muhammad SAW yang waktu itu bayi, naik atas untanya, unta dia pulang ke kampung, unta dia asalnya sampai lambat. Kemudian unta yang sebelum tu, rombongan sebelum tu dah balik. Bila naik je unta tu terus boleh potong rombongan yang mula-mula nak balik tadi, tuan-tuan. Lagi laju pula pick up dia, kena potong. Masya Allah. Yang kedua, apa berlaku? Ini menunjukkan kemuliaan baginda Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah. Dia ada satu riwayat daripada Ibnu Ishaq. Halimatus Sa'diyah menceritakan panjang lebar apa yang berlaku, tuan-tuan. Antaranya Halimatus Sa'diyah, saya ulang, beliau adalah orang yang kurus. Ya, bila nak orang kurus nak menyusukan ni agak susah, susu tak banyak, tuan-tuan. Tetapi bila sahaja nak menyusukan Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW, bila sahaja nak menyusukan, setiap kali menyusu sehingga kenyang. Bayi itu sentiasa kenyang, tak pernah tak cukup. Allahu Akbar. Itulah kemuliaan baginda Nabi SAW. Sebab itu, tuan-tuan, antara kebesaran ini bukan nak menunjukkan apa, nak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW adalah Nabi yang sangat benar. Nabi ini adalah petanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Turunnya Nabi kepada kita adalah salah satu rahmat, tuan-tuan. Bukan rahmat mega atau penyanyi, ini rahmat Allah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan bersyukurlah. Bersyukur kita selalu. Syukur tu belum tentu, tuan-tuan. Syukurlah kita umat Nabi Muhammad SAW. Tak lama lagi kita akan sambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan dalam kitab Rahikil Makhtum ini adalah peristiwa yang pernah berlaku dalam bulan Rabiul Awal ini. Jadi tuan-tuan, jom sama-sama kita tingkatkan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Tingkatkanlah amalan sunnah kita. Nabi pesan sebelum baginda wafat, apa baginda Nabi SAW pesan? Mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah. Itu sahaja, tuan-tuan, boleh selamatkan kita. Tak ada benda lain, insya-Allah. Baik, saya sampai di situ dulu ya. Insya-Allah kita sambung bulan hadapan, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan, saya ada satu amanah daripada, seperti biasa, Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah Saujana Rawang. Terima kasih kepada pihak, ada yang individu kontak saya,
Ya, ada individu kontak saya, masjid ini. Wallahualam siapakah tuannya, empunya tuan badan, ada tak malam ni, kontak saya, dia sendiri baru-baru ni pergi ke rumah amal tersebut memberikan bantuan. Alhamdulillah, saya kata tuan pergi sendirilah lebih bagus, tengok sendiri anak-anak tu tuan-tuan. Rumah ini menempatkan 60 lebih kurang 50 ke 60 anak-anak yang asnaf zakat dan tidak sah taraf. Bahkan ramai juga antara mereka anak daripada sumbang mahram. Jadi tuan-tuan, saya Da'i Hadari membantu Puan Izzah ataupun kita panggil sebagai Mama Izzah yang merupakan owner tempat tersebut, yang mana saya pergi ceramah mana-mana, saya bagi tahu kepada jemaah kalau ada rezeki lebih boleh membantu. Caranya macam mana? Dua cara. Yang pertama, pergi ke Facebook Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Di situ ada nombor telefon Puan Izzah dan nombor akaun dekat situ. Cara kedua melalui saya, ya. InsyaAllah tuan-tuan kalau ada rezeki lebih bolehlah melalui saya. Ya, jangan risau, 1 sen pun saya tak ambil. Saya pun ada gaji tuan-tuan, ya. InsyaAllah boleh membantu. Saya nak satu je, tuan-tuan doakan saya dipermudahkan urusan dunia akhirat. Itu je tuan-tuan, ya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf jika ada sebarang kesilapan, mohon maaf atas kesalahan. Ada kebaikan amal-amal dan sebar-sebarkan bersama. Baju serabai, pergi tangkap ikan you. Goodbye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.